ilman nafi'a. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiba, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh semua makhluk yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kepunyaan Allah segala kerajaan, dan kepunyaan Allah segala pujian, dan Dia yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas semua perkara, dan Dia yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta kamu. Lalu ada di kalangan kamu yang kafir, dan ada di kalangan kamu yang mukmin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dengan apa yang kamu amalkan. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, surah At-Taghabun, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ni kita bertemu di surau kita untuk kita kuliah maghrib seperti yang telah kita jadualkan. Mudah-mudahan dengan kuliah maghrib kita pada malam ni mendapat keberkatan di sisi Allah SWT, insya-Allah. Pada malam ni insya-Allah anda nak cuba kupas 3 perkara. Yang pertamanya tentang fiqh, hubungan di antara kita orang Islam dengan orang bukan Islam. Yang keduanya berkait dengan fiqhul ikhtilaf, fiqh perbezaan pendapat di dalam kalangan ulama-ulama mazhab. Yang ketiganya insya-Allah nak cuba kupas tentang ada satu benda yang orang sekarang dah sebut, iaitu Salafi dan Wahabi. Jadi benda ni dah habis dah, tapi tak tahu timbul balik. Jadi cuba kupaslah bagi kefahaman sikit tentang benda macam ni, insya-Allah. Yang pertamanya anda nak sebut tentang fiqh di antara Muslim dan orang bukan Islam. Islam ni satu agama yang mengajar kepada kita tentang keadilan. Islam ni satu agama yang ajar kepada kita supaya kita kena buat baik. Sama ada buat baik ni di antara kita orang Islam sesama orang Islam, ataupun kita buat baik sesama orang Islam dengan orang bukan Islam. Islam macam tu. Sebab Islam ni agama kasih sayang. Dan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Islam bukan untuk kebaikan orang Islam sahaja, tapi diturunkan juga kepada orang bukan Islam. Cumanya orang Islam, orang bukan Islam tu tak beriman, tu masalah dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tugas Islam itu sendiri, tugas orang Islam itu sendiri hendaklah melakukan kebaikan kepada Islam ataupun kepada orang bukan Islam. Itulah Islam. Itulah Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila Islam ni agama kebaikan, dia ajak kita supaya kita buat keadilan. Semua tanggungjawab ni kita sebagai orang Islam kena buat. Kalau orang bukan Islam tak nak buat, tu masalah dia. Tapi kita sebagai orang Islam kita kena buat. Sebagai orang Islam, apa yang terkandung dalam Al-Quran kita kena tunaikan. Apa ajaran umum yang ada dalam Al-Quran, benda tu kita kena lakukan. Bila kita laksanakan, bila kita tunaikan, itulah sebenarnya yang kita patut lakukan sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tugas yang patut kita kena buat. Antaranya yang jadi isu yang kita duk bincang ni baru-baru ni, duk bincang pasal tentang mengucapkan tahniah dengan kedatangan perayaan Kristian. Anda sengaja buka cerita ni sebab ada orang duk sebut macam ni. Sampai satu tahap dia pergi label orang yang ucap tahniah dengan kedatangan perayaan Kristian hari itu sebagai syirik. Ini satu problem. Sebenarnya bagi tahu sikit lah, dia sebenarnya menyambut kedatangan perayaan agama lain ni haram. Sepakat ulama mengatakan haram kita menyambut perayaan agama lain. Bermaksud kalau Kristian tu datang agama Christmas, datang perayaan dia Christmas, kita janganlah duk pasang pokok Christmas sama. Kita pasang lampu liklak. Lampu apa orang panggil? Kalau orang kampung ni panggil lampu liklak. Dia pasang lampu liklak juga. Dia pergi pasang. Lagi hebat daripada Kristian. Ini Ibn Taymiyah ada kupas hubungan di antara orang Islam dengan orang Islam. Pada pandangan Ibn Taymiyah, kita mengucapkan tahniah dengan kedatangan perayaan Kristian ataupun agama lain ni haram. Tak boleh. Dan biasa kita dah dengar lah ustaz-ustaz kita pun dah kupas, dia kata haram. Dan sebenarnya ustaz-ustaz kita dah kupas haram tu dia merujuk kepada fatwa Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah banyaklah alasan dia. Antara alasan yang digunakan macam biasa kita dengar, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku.
Tu satu pendapat, dipanggil pendapat Ibnu Taimiyah, seorang ulama lah. Ada sekarang ni ada satu fatwa, bukan satu lah, 2-3 ulama keluar fatwa. Antara ialah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ada seorang lagi nama Dr. Mustafa Az-Zarqa. Dr. Mustafa Az-Zarqa, seorang ulama daripada Syria, meninggal lah, Allahyarham. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Syekh Dr. Mustafa Az-Zarqa dengan Qaradawi, dia buat keluar fatwa, dia kata memang haram kita menyambut kedatangan perayaan agama lain. Tetapi daripada sudut mengucap itu dibenarkan. Dibenarkan kita mengucapkan at-tahannu'ah, tahniah dengan kedatangan perayaan agama lain, mengikut fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan juga Dr. Mustafa Az-Zarqa. Apa alasannya? Alasan yang dikemukakan oleh dua ulama ni, yang pertama ni ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam melakukan albir, kebaikan, at-taqwa dan ketakwaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat albir. Albir ni maknanya hubungan baik di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. At-taqwa hubungan baik di antara orang Islam dengan orang sesama orang Islam. At-taqwa hubungan baik di antara Muslim sesama Muslim. Albir hubungan baik di antara Muslim dengan orang bukan Islam. Jadi di sini menjadi dalil yang digunakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan juga Dr. Mustafa Az-Zarqa. Inilah dalil mengatakan kita boleh mengucapkan tahniah dengan kedatangan perayaan agama lain. Bermakna kalau datang Christmas, kita sebagai orang Islam pergi jumpa Kristian tu, kita ucap sama Merry Christmas. Tak haram, kata dua pendapat ulama tadi. Serupa juga macam kita ni, kita pergi angkat banner tu kan, Merry Christmas. Yang tu pun tak haram, kata dua ulama tadi, Qaradawi, Mustafa Az-Zarqa. Satu dalil. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum 'an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala tak pernah halang kamu melakukan kebaikan kepada orang bukan Islam yang tak serang agama kamu, yang tidak pernah menyerang kamu dan tidak mengeluarkan kamu daripada negara kamu. Kamu kena melakukan albir, kebaikan dengan mereka dan keadilan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka orang melakukan keadilan. Ayat Quran, dua ayat Quran. Yang ketiganya ada satu kisah berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni satu hari dia bersembang dengan 2-3 orang kawan. Dia bersembang, tiba-tiba lalu satu jenazah Yahudi. Orang pikulah, bukan jenazah Yahudi tu jalan. Kalau jenazah Yahudi tu jalan, kita pun lari kan. Jadi cerita ni orang pikul mayat jenazah Yahudi. Dan cara orang bawa mayat jenazah Yahudi tu memang mengikut upacara peribadatan mereka. Cara menguruskan jenazah mengikut ajaran Yahudi. Masa tu Nabi Muhammad SAW dengan beberapa orang sahabat duduk kat tepi, nampak Nabi SAW tu berdiri. Bila Nabi SAW berdiri, sahabat jadi terkejut. Pelik sahabat ni, kenapa Nabi SAW ni boleh berdiri walhal yang mayat yang orang bawa tu bukan mayat orang Islam. Mayat yang orang bawa tu lah mayat orang Yahudi. Dan cara urus mayat tu pula cara peribadatan orang Yahudi. Nabi SAW ni tanya satu soalan ni kepada para sahabat. Nabi SAW tanya, alaysa insanan, bukankah orang itu adalah manusia juga? Sahabat kata ya. Disebabkan itulah Nabi Muhammad SAW berikan penghormatan kepada mayat tadi. Kalau kita tengok daripada hadis yang ketiga, hadis yang kita baca tadi, Nabi SAW diri ni bukan Nabi Muhammad mengiktiraf agama dia orang, tak. Kita mengucapkan tahniah itu bukan bermakna kita mengiktiraf agama mereka. Kita tetap mengatakan agama mereka ni batil, agama mereka ni tetap tak betul. Tetapi sebab apa kita berdiri? Sebab ada unsur kemanusiaan. Disebabkan dia Kristian, dan dia ni pula jiran kita, ataupun ada kawan-kawan kita yang bapa dia bukan Islam, dia ni convert masuk Islam. Jadi bapa dia bukan Islam, bapa dia Kristian, dia pergi jumpa bapa dia, ucap tahniah Merry Christmas pada bapa dia. Benda tu tidak diharamkan di dalam Islam mengikut fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jadi orang timbul balik persoalan, kenapa Qaradawi boleh kata harus, yang Ibnu Taimiyah ni kata haram? Oh, ini problem juga. Dia kena ingat satu, ulama ni bila dia keluar fatwa, dia tertakluk kepada 3 perkara. Ulama ni kalau dia keluar fatwa, dia mesti tertakluk kepada 3 perkara. Al-zaman wal makan wal ahwal. 3 perkara. Sama ada kerana al-makan, tempat. Al-makan, tempat makan.
Makan ni lepas ni lah kan. Al-makan tempat, az-zaman masa, al-ahwal kondusif, keadaan bagaimana. Sebab ada beberapa kes ulama punya fatwa boleh berbeza disebabkan dengan perbezaan orang yang bertanya fatwa. Contoh berlaku pada diri Nabi SAW sendiri. Nabi SAW ni pernah orang tanya satu keadaan, jawapan dia lain. Dalam jawapan yang lain, orang lain pula tanya, lain pula jawapannya. Sebab apa? Tertakluk kepada orang bertanya. Ada orang pergi tanya Nabi, ayul islamil khair, apakah Islam yang baik wahai Rasulullah SAW? Nabi SAW tengok orang yang tanya, Nabi Muhammad, orang ni semua okey, ada satu problem je, ibu bapa tak reti nak buat baik. Nabi SAW pun jawab, albirru walidain, buat baik pada ibu bapa. Orang lain pula datang jumpa Nabi SAW, tanya ayul islamil khair, apakah Islam yang baik wahai Rasulullah SAW? Nabi tengok dulu orang tu, Nabi tampak orang ni ibu bapa okey, semua okey, satu problem dia, kalau jumpa orang tak reti nak bagi salam. Nabi Muhammad pun jawab, afshus salam ila man arafta wa man lam ta'rif, kau sebarkan salam kepada siapa saja yang kamu jumpa, sama ada kamu kenal ataupun kamu tak kenal. Nabi Muhammad SAW didatangi pula oleh orang lain. Jumpa orang, dia tanya, Islamil khair, apakah Islam yang baik wahai Rasulullah SAW? Nabi Muhammad tengok balik. Nabi Muhammad tengok dia ni semua okey, problem dia kedekut pahit tak hidup masin, tak ada, memang tak pernah buat kenduri rumah dia ni. Nabi Muhammad SAW bersebut, tut'imut ta'am, buatlah makan, kata Nabi SAW. Maknanya Nabi Muhammad SAW ni bila orang tanya sesuatu benda pun, dia tidak akan jawab dengan jawapan yang sama. Dia kadang-kadang bagi jawapan yang berbeza. Sebab apa? Kesesuaian dengan orang yang bertanya. Itu Nabi SAW. Satu. Yang kedua, ada seorang ulama pada zaman dulu, dan dia ni adalah sahabat. Nama orang tu Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Dia ni sahabat Nabi dan dia ni ulama besar. Selepas kewafatan Nabi SAW, dia mengajar banyak tempat. Alim kabir lah, orang besar lah ilmu dia. Dia mengajar, anak murid dia ramai, duk mengajar, selalu dia bagi tahu dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak macam mana pun dosa kita. Kata Ibn Abbas, dia mengajar dekat anak-anak murid dia. Satu hari dia mengajar, duk mengajar, tiba-tiba datang seorang dalam keadaan sedang marah. Dalam keadaan marah tu dia masuk dalam majlis Ibn Abbas. Dia pergi tanya hukum pada Ibn Abbas. Lil qatili taubatun, adakah orang yang bunuh orang ni taubat diterima atau tidak? Dan Ibn Abbas tu jawab, la, kalla thumma kalla, tak, sekali-kali tak. Allah Ta'ala tak akan ampun dosa orang yang bunuh orang. Anak murid terkejut, kok mana tu guru kita ni? Hari tu dia mengajar kata dosa diampunkan walaupun bunuh orang, hari ni tak ampun pula. Pelik tu guru kita. Kawan tu pun tak apa balik. Lepas habis mengaji, anak murid tanya soalan. Ada soalan, dia tanyalah. Dia tanya tu, tanya direct lah. Sekarang ni ada orang tanya melalui SMS, ada orang tanya melalui surat. Macam Ustaz Azhar Idrus kita tu kan, hantar surat tanya kan. Lepas tu soalan kalau bagus-bagus tak apa, soalan tak apa-apa kadang tak apalah, tu masalah tu hal kan. Tapi orang, ada anak murid seorang kita tanya tu guru, dia kata nak tanya sikit boleh tak? Kamu dak bagi tahu orang bunuh orang ni dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia bertaubat. Tiba-tiba bila orang tak didatang tanya pada kamu kata tak ampun dosa. Kenapa? Ibn Abbas kata, aku tengok orang yang datang tu dalam keadaan dia marah. Aku berkeyakinan dia ni mungkin sedang marah dekat orang tertentu. Kemungkinan dia akan pergi bunuh orang. Kalau aku kata dosa dia diampunkan oleh Allah Ta'ala, pandai pergi bunuh orang. Jadi aku tak nak dia pergi bunuh orang, aku kata dosa tidak diampun. Nak cerita ulama keluar fatwa. Dia tengok situasi orang yang bertanya. Nak cerita ni al-ulama. Macam kita lah hari ni, kalau orang bulan tanya, jawab cara orang bulan lah. Kalau orang kerih tanya, macam mana Ustaz tentang berlaku semalam dekat Perak tu kan, semalam kan, Upsi. Tanya Malim, aku minta tahu tempat tu kan, cerita malam. Allahu Akbar. Ni masalah satu hal juga ni, budak-budak kita kena sampai patah tulang rusuk seorang. Budak anak tu, anak usrah anak. Budak anak usrah anak dia pergi, dia tuntut masalah auku. Auku ni satulah, kita pun tahu kan, satu undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan. Budak-budak ni tak boleh terlibat dengan politik. Budak-budak ni kalau nak cakap isu-isu berkait dengan akademik, jangan sampai isu-isu akademik yang berkait dengan politik. Nak bercakap akademik ni mesti luar daripada kerangka politik. Itu je buat undang-undang. Maknanya dia tutup hak kebebasan mahasiswa, pelajar-pelajar ni untuk bersuara. Ni undang-undang yang dibuat oleh kerajaan Malaysia lama dah. Tahun-tahun 70-an dulu lagi buat kan. Tak apalah, cerita lama. Jadi dia makin sekat. Budak-budak ni tak boleh. Ialah budak orang cerdik ni, dia tak boleh tutup.
Mahasiswa ni orang budak cerdik. Jadi bila budak cerdik dia tutup, dia nak berfikir, marahlah budak-budak ni. Jadi budak-budak ni tuntut supaya akta tu dimansuhkan, undang-undang tu dimansuhkan.